Sebabnya undang-undang ini adalah merupakan agenda musuh-musuh Islam. Sebab itu mereka akan mempertahankan agar manusia terus sesat dan menyeleweng. Walaupun undang-undang ini 1000 kali gagal, mereka akan memastikan kekal dalam kegagalan itu lebih baik daripada manusia kembali kepada Islam. Kita perlu faham dengan siapa kita berhadapan. Dengan musuh-musuh Islam yang ada di barat sana, yang bekerja siang malam bagi memastikan umat Islam tidak melalui jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bernegara dan di atas jalan Islam yang lurus. Kita kena faham tanggungjawab dan kewajipan kita itu. Dan untuk faham itu, kita perlu memahami tentang sisi ajaran Islam berhubung daulah pemerintahan. Kerana Islam, ajaran sekularisme dari sudut politik, iaitu mengajarkan bahawa agama suku, politik suku. Ini ajarannya dari sudut politik. Ada ajaran dari sudut ekonomi yang dipanggil kapitalisme. Ada ajaran dari sudut pemikiran yang dipanggil rasionalisme. Ada ajaran dari sudut kedudukan wanita dalam masyarakat yang dipanggil feminisme. Ada ajaran yang menerangkan tentang soal psikologi yang dipanggil Freudisme. Ada ajaran yang menerangkan tentang nilai moral yang dipanggil pragmatisme. Jadi macam-macam cabang-cabang sekularisme itu. Dari sudut politik dia panggil liberalisme. Iaitu politik suku, agama suku. Dan ini yang diamalkan oleh negara kita. Betul ke ajaran ini? Bila kita mempelajari kitab sistem pemerintahan negara Islam, maka kita akan tahu bahawa ajaran tersebut sangat tidak menepati dengan ajaran Islam. Kerana Islam mempunyai panduan yang tersendiri dalam bernegara, jauh sekali daripada memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk mentadbir manusia, mentadbir masyarakat dan negara berdasarkan kepada hawa nafsu dan akal fikiran semata-mata. Islam menyediakan suatu set panduan yang jelas di dalam sistem pemerintahan, sistem bernegara, supaya negara tersebut menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu sedikit sebagai muqaddimah kepada kita tentang fahaman sekularisme dan juga fahaman politik suku, agama suku yang tersebar di seluruh dunia Islam sejak jatuhnya khilafah Islamiyah Uthmaniyah. Jadi tak lama, sekejap sangat saja, belum lama sangat. Amerika baru wujud lebih kurang dalam 250 atau 200 tahun lebih. Baru wujud Amerika itu. Kita khilafah Islamiyah belum hilang, tak sampai 100 tahun lagi. Jadi khilafah Islamiyah itu masih segar dalam ingatan umat Islam. Dan sahabat-sahabat kita di Turki bekerja bersungguh-sungguh untuk mengembalikan khilafah Islamiyah itu, mengembalikan Islam di Turki, walaupun ianya suatu perjuangan yang sangat besar cabarannya, kerana Turki itu merupakan tempat yang pertama bertapaknya fahaman sekularisme. Tapi alhamdulillah, berita gembira, kerana saudara-saudara kita di Turki, kebijaksanaan mereka berpolitik berdasarkan pengalaman yang begitu panjang memungkinkan mereka mematahkan agenda-agenda Yahudi di Turki. Memang hebat. Tapi mereka hebat, bukan kehebatan itu yang menerimanya semata-mata pujian itu Erdogan, tetapi yang menerima pujian itu seluruh barisan mujahid, bermula daripada Badi'uz Zaman Said Nursi yang mengisytiharkan penentangan habis-habisan kepada Mustafa Kamal Atatürk selepas dia menjadi pengikut Mustafa Kamal Atatürk. Badi'uz Zaman Said Nursi, seorang ulama besar yang asalnya dia menyokong Mustafa Kamal Atatürk kerana melihat Mustafa Kamal Atatürk ini memakai jubah, pegang tasbih, pakai serban, bercakap agama, maka dia melihat ini harapan untuk menghidupkan, untuk mempertahankan Al-Khilafah Al-Uthmaniyah. Dan beliau sendiri, Mustafa Kamal Atatürk, berjanji kepada para ulama yang menjadi syarat untuk menerima bantuan dan sokongan umat Islam, bahawa dia tidak akan menghafuzkan Khilafah Uthmaniyah. Itu janji dia.
Tapi bila diberi bantuan, habis semua. Dia leraknya habis semua. Kerana beliau berasal daripada Yahudi. Jadi akhirnya lepas itu naik tokoh. Akhir sekali, ya, di zaman Erdogan, parti apa sekarang? Parti AKP, di mana beliau berjaya mencabut cengkaman Yahudi di Turki. Jadi sekarang semua kebangkitan Islam di Turki dipatahkan oleh Yahudi, kerana Yahudi yang menjadi latar belakang tentera Turki. Jadi orang-orang di Turki ini walaupun orang Islam sangat menyanjung Yahudi. Sangat menyanjung Yahudi, sangat memuliakan Yahudi. Kerana Mustafa Kemal Atatürk itu berdarah Yahudi. Bapa kemerdekaannya berdarah Yahudi. Maka apabila Islam naik, tentera yang berbangsa Yahudi inilah yang mematahkan kebangkitan Islam itu. Apabila ada presidennya yang cenderung kepada Islam, mereka membunuh presiden itu. Tapi akhirnya alhamdulillah bila naik AKP, Erdogan dia bijak. Erdogan bijak kerana dah ada pengalaman yang lepas-lepas. Kita ni macam orang yang naik di atas bahu gergasi. Kalau kita nak mula pada awal, memang tak boleh. Naik di atas bahu tokoh-tokoh yang terdahulu, kita akan melihat lebih jauh. Erdogan naik di atas bahu tokoh-tokoh mujahid siasi Islam di Turki selama puluhan tahun. Maka dia melihat bagaimana dia nak bertindak dengan betul.